Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Situasi banjir semakin pulih dengan semua pusat pemindahan sementara PPS di Putatan, Sepitang dan Beaufort ditutup dan daerah berkenaan pulih daripada banjir malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah dalam kenyataan memaklumkan setakat pukul 8 malam tadi 1,621 orang daripada 497 keluarga masih berlindung di 13 PPS di 3 daerah iaitu Pinampang, Membakut dan Papar. Di Pinampang, 6 PPS masih dibuka melibatkan 532 orang daripada 151 keluarga. Membakut 836 orang daripada 272 keluarga dan Papar 253 daripada 74 keluarga. Sebanyak 53 kampung masih terjejas akibat banjir iaitu 24 di Pinampang, 9 di Membakut dan 20 di Papar. Bukti keprihatinan kerajaan kepada nasib rakyat ditimpa bencana. Itu reaksi penduduk terjejas banjir yang turut menzahirkan rasa syukur dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyantuni mereka. Datuk Seri Anwar meninjau keadaan penduduk terjejas di 2 pusat pemindahan sementara PPS iaitu di PPS SK St. Paul Kolopis dan Kampung Sarapung Pinampang. Beliau meluangkan masa berinteraksi dengan penduduk terjejas bagi mendengar sendiri luahan dan keperluan mereka. Kami merasa sangat bersyukur dan juga gembira lah dengan semua bantuan daripada semua yang terlibat. Betul-betul bersyukur dan juga bangga. Kita mempunyai PM yang begitu prihatin kepada semua rakyat, tidak mengira bangsa agama. Terus jatuh mananya, terus jatuh dia datang dari jauh, itu yang membuat kami yang terus sangat dan sangat terima kasih yang memberi bantuan ini. Yang sangat bersyukurlah. Walaupun saya tidak berapa kenal dengan Menteri, tapi saya sangat berterima kasih dan lawatan ini sangat-sangat saya mengharap bantuan untuk mangsa-mangsa banjir di bukan saja di sini, bukan saja di sekitar sini, tapi terutama sekali yang keruntuhan. Dalam tinjauan ini, lebih 300 penduduk terjejas menerima sumbangan bakul makanan daripada Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Atasi masalah mendapan tanah dan hakisan tebing sungai, Kementerian Kesihatan lulus peruntukan RM1 juta bina klinik kesihatan baharu jenis 3 di Papar. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bangunan baharu itu akan dibina bersebelahan klinik desa Simpudu. Klinik kesihatan tersebut akan menampung pesakit dari klinik desa Simpudu dan klinik desa Biau. Kita sudah ada perancangan ke depan untuk membangunkan mungkin juga kombinasi KD Simpudu dan juga KD Biau. Mengenal pasti bukan KD-nya tetapi satu KK yang akan mungkin kita bangunkan satu KK type 3 sesuai dengan menjadikan ia future focus, future ready. Beliau berkata demikian selepas melawat klinik desa Gadong di Papar. Datuk Seri Dr. Zulkifli turut meluluskan peruntukan segera RM50,000 bagi menggantikan peralatan di klinik desa Gadong yang rosak akibat banjir. Susulan paip sepanjang 120 meter di Jalan Mat Siang Pinampang yang membekalkan air mentah ke loji air Moyok pecah. Jabatan Air Negeri Sabah mengambil langkah menyalurkan bekalan air kepada pengguna di sekitar Kota Kinabalu menggunakan perkhidmatan lori tangki. Menteri Kerja Raya Datuk Syahilmi Yahya berkata langkah itu diambil selepas bekalan air berkurangan kira-kira 30 juta liter sehari untuk disalurkan kepada pengguna. Kerja-kerja pembaikan paip pecah itu telah bermula dan dijangka siap antara 5 hingga ke 7 hari. Kita cuba menyiapkan pembaikan paip water supply tersebut siap kurang daripada 5 hari yang dijangkakan pada peringkat awal ini. Jadi kita berharap kerja-kerja itu dapat disiapkan lebih awal dan maka dengan itu nanti kembalilah pulih bekalan air di Kota Kinabalu.
Beliau ditemui media di Institut Perguruan Kampus Gaya di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datu Syahelmi memberitahu JKR telah mengenal pasti 10 jalan persekutuan terputus hubungan, antaranya Jalan Pinampang ke Tambunan. Sehingga kini, kementeriannya masih menunggu laporan penuh daripada pihak teknikal bagi nilai kerosakan. Sabah memeterai perjanjian perkongsian faedah bersama Botanical Sabah Sdn Bhd bagi projek pertanian logam nikel secara lestari di negeri ini. Projek itu menggunakan teknologi pengekstrakan tumbuhan melalui sejenis tumbuhan unik di Sabah. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung berkata, penggunaan teknologi berkenaan secara tidak langsung dapat mengoptimumkan sumber semula jadi negeri dan menyediakan pendekatan inovatif dalam sektor pertanian dan mineral. Beliau berucap merasmikan Majlis Pertukaran Dokumen Perjanjian ini di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan Datuk Dr. Ahmad Zadi. Projek tersebut berpotensi menyediakan tenaga boleh baharu bagi memenuhi keperluan elektrik komuniti setempat selaras Hala 7 Sabah Energy Roadmap and Master Plan 2040. So we are extracting basically nickel using plants, and especially one called Phyllanthus rufusgenii, an endemic plant of Sabah, and we are now domesticating these plants to propagate these plants and produce this bio-extracted nickel, the first in the world. Ianya adalah satu aktiviti pertanian yang mana menjaga kelestarian, kemampanan dan sudah tentunya memelihara ekosistem dan alam sekitar. Dan yang paling penting, ianya akan menjana ekonomi yang lebih inklusif, terutamanya kepada penduduk-penduduk setempat. Perjanjian ini adalah yang pertama dimeterai selepas pindaan enactment Biodiversity Sabah 2000 pada 2017 yang memperuntukkan akses dan perkongsian faedah selaras Protokol Nagoya. Majlis Agama Islam Sabah MUIS anjur Seminar Wakaf Negeri Sabah 2025 dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS bertujuan memperluas syiar wakaf selain memberi kefahaman kepada umat Islam mengenai prosedur pengurusan wakaf. Timbalan yang di-Pertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata, penganjuran seminar ini selaras hasrat menyuburkan semangat berwakaf. Hasrat kita untuk menyuburkan semangat berwakaf di negeri Sabah ini. Geografi penduduk di Sabah ini berbilang kaum, dan dengan menerusi wakaf ini kita boleh menggunakan kepada yang bukan Islam juga. Dengan berwakaf ini mudah-mudahan dapat menjaga keharmonian beragama di negeri Sabah ini khusus. Datuk Malai Ali turut menggalakkan umat Islam di negeri ini berwakaf secara dalam talian serta menerusi pemotongan gaji. Seminar sehari ini disertai kira-kira 200 peserta terdiri daripada ahli jawatan kuasa masjid, kaki tangan awam serta swasta. Berjaya lahirkan graduan kompeten secara akademik dan berdaya saing dalam keusahawanan dan inovasi. Nur Tasnim Suhaimi, graduan Politeknik Sandakan Sabah PSS, merupakan contoh terbaik institusi TVET menjadi platform utama untuk mengasah bakat dan kemahiran insaniah pelajar. Berkongsi kejayaan Nur Tasnim, Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi PSS, Siti Safiah Madri berkata, kisah beliau adalah bukti bahawa Politeknik Sandakan mampu melahirkan modal insan holistik bersedia menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Antara pencapaian Nur Tasnim yang baru bergraduasi pada 14 September lalu, termasuklah menggondol pingat emas dalam penyelidikan sains serta pengiktirafan keusahawanan dan inovasi. Keaktifannya dalam bidang keusahawanan telah diiktiraf dengan penerimaan pelbagai geran dan anugerah berprestij, membuktikan projek dan ideanya mempunyai potensi komersial yang tinggi. Siti Safiah berkata, pencapaian ini menonjolkan kebolehan graduan PSS untuk menggabungkan ilmu akuakultur dengan inovasi lestari, membuktikan TVET mampu melahirkan penyelidik muda kompeten. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Wisur sebas ini Berita Pagi Sarawak bersama Buma Wayne di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.